Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bermula makna fiqh kan. Kitab Usul Tauhid muka surat 13. Dua baris pada atas. Kata Syekh rahimahullahu ta'ala, bermula makna fiqh yang pada lurah. Arab sebut fiqh, kita sebut fiqh. Fiqh dari sudut lurah bahasa tu apa dia? Mengaji ilmu fiqh. Dia ni tuk pakih. Fiqh iaitu al-fahmu, faham. Artinya arti al-fahmu, faham. Bahasa kita juga. Bahasa kita ni bahasa Arab. Arab dia faham, artinya faham. Nak terjemah macam mana? Arab lepas dia faham, artinya faham. Dia sebelum apa-apa pun ulama di dalam nak memahami hakikat sesuatu, dan sebelum datangkan definisi sesuatu, mereka akan datangkan dari sudut bahasa. Lepas tu baru datangkan istilah. Istilah ni ahli-ahli ilmu dalam bidang, ahli-ahli ulama-ulama yang dalam bidang itu, mereka bersepakat di dalam mendefinisikan sesuatu. Sesuatu yang mereka sebut. Kalau fiqh, sembahyang tu apa dia? Kalau tauhid, apa tu qadim, apa tu baru. Itu pakatan istilah ulama-ulama tauhid. Dalam semua ilmu, mana dia adalah ahli-ahli dia. Di kulli majal rijal. Setiap bidang dia ada lelaki-lelakinya. Setiap bidang ilmu dia ada rijal-rijal dia. Rijal ni ahli-ahli dia. Likulli maqam maqal. Setiap maqam dia ada ucapan-ucapan. Maqam ilmu ni dia ada ucapan dia ada ucapan-ucapan. Likulli maqam maqal. Kalau kitab dia, lain lubuk, lain ikan. Lain hutan, lain belalang. Tu. Baik, fiqh ni apa dia? Dari sudut lurah ialah faham. Tu, faham. Itu fiqh. Sebab tu kadang-kadang kita dah ubah daripada asal. Nanti ada hadis, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa-siapa yang man yuridillahu bi khairan, siapa-siapa yang Tuhan nak dia tu dalam kebajikan, yufaqihu fiddin, Allah faqihkan dia dalam agama. Faqih ni bukan maksud Tuhan bagi dia faham fiqh. Tak, Tuhan fahamkan dia dalam agama. Faham dia agama ni bukan nanti fiqh. Faham ilmu fiqh pun fiqh juga. Faham ilmu tauhid pun fiqh. Itu yufaqihu fiddin.
Allah fakihkan. Tapi kita ni, dia sebut pekah. Ilmu pekah. Tu. Tok fakih. Sebenarnya tok fakih ni, tok yang faham semua ilmu. Tapi tok fakih kita ni orang alim pekah. Dia ni fakih ni. Dia tak? Kita dah guna jadi tukang lah. Dia ni fakih betul. Fakih ni alim pekah. Tapi fakih ni pada yufaqih fidin atau fahamkan dalam agama. Tak apa itu, dia lurah, kita tak pakai. Sekadar kita ambil tahu sudah. Macam semayang lah. Tu. Semayang dia ada makna daripada lurah. Dan dia ada pada makna istilah. Istilah tu yang kita nak tu. Ni tengok. Bermula maknanya, makna pekah pada istilah zannun qawiyun bil ahkamis syar'iyyah al-amaliyah muktasabun min adillatiha tafsiliyah. Artinya, arti fiqh pada istilah ni, pada pakatan ulama-ulama fiqh di dalam mengertikan apa makna fiqh. Dia kalau bila istilah ni makna hak ni yang ulama fiqh buat keputusan di dalam mentakrif, mendefinisikan fiqh itu. Hak ni kita nak kena dengar. Macam semayang, lurah doa. Maknanya doa. Apa-apa doa semayang. Tu. Tapi ulama fiqh pakat. Tak bukan tu asal doa. Af'alun. Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Semayang beberapa perkataan, ucapan dan perbuatan. Rokok, sujud ni, ucapan tu Fatihah, takbir apa tu? Tu. Salam yang dimulai dengan takbir dan disertai dengan salam. Tu semayang. Ni yang kita nak kena bincang tu. Bukan nak bincang as-salah, luratan ad-du'a. Tu. Ni pekah apa dia? Zon yang kuat dengan segala hukum syarak. Kita nak kata yakin tak boleh. Sebab kita tak tahu hakikat. Tu. Kita tak tahu hakikat sebenar. Kalau semayang dekat haji tak apa, tu je lah. Ada bab-bab lain yang ulama khilaf tentang kewajipan dia. Jadi, zon yang kuat lah. Dia kata sangkaan yang kuat, bukan zon saja. Zon yang kuat. Dia nak kata yakin tu, tak boleh nak kata. Sebab pengetahuan ni hanya Allah saja yang tahu. Kata zon yang kuat. Dengan segala hukum syarak yang dibangsa akan dia. Hukum syarak ini kepada amal. Fiqh ni dia lebih kepada amalan, praktikal. Yang diambil akan dia hukum syarak ini daripada beberapa dalil yang dibangsa akan dia dalil itu kepada tafsir, kepada detail. Satu persatu. Ini fiqh. Sangkaan yang kuat dengan segala hukum hakam syarak yang dibangsakan, yang dinisbahkan hukum akam ini kepada amal praktikal yang diambil daripada dalil-dalilnya yang secara detail kepada taksir secara detail. Apakah hukum syarak yang dibangsa kepada amal? Yang diambil daripada dalil syarak. Mana diambil daripada Quran? Diambil daripada hadis. Diambil daripada ijma' dan qiyas. Nanti dia akan sebut nanti. Sebab tu dalam Quran, dia ada qat'iyatus subut. Sabit hukum hakam ni, dalam Quran dan hadis memang qat'i. Qat'i ni yakin. Putih kita kena pegang. Tapi dilalah tu, zanniyatu dilalah.
Dilalah dia zanni. Zanni ni apa dah? Taklah satu patut kita yakin. Tapi ada juga yang tapi subut dia memang qat'i. Quran ni semua dia qat'i. Tapi dilalah tunjukkan Quran itu, lapas-lapas itu kadang-kadang hanya sangkaan yang kuat saja. Sebab tu jadi 4 mazhab. Nak faham tu? Dia ada yang qat'i iaitu subut wa dilalah. Tunjukkan lapas tu pun qat'i. Tapi yang kebanyakannya qat'i iaitu subut. Zanni iaitu dilalah dia panggil. Tu bahasan usul fiqh tu. Duduk kampung kalau reti tu hebatlah. Kalau tak reti pun tak apa, dengar sudah. Boleh cerita ni, berselerak orang lari kedai kopi tu. Tok mana mai pula. Lari berselerak pergi tu. Dia pun tak belanja. Qat'iyati subut, zanniyatu dilalah. Duk cerita ni tanpa pula dia cerita. Sebab tu dalam bab semayang, dalam bab fiqh, ni nak cerita zon qawi ni, sangkaan yang kuat ni. Quran ni dia mesti qat'i. Qat'i ni memang sabit, memang dia lah begitu. Cumanya di dalil dah kita tengok depa ni faham macam ni faham macam ni. Tu dia panggil zanni. Zanni ni sangkaan, dia bukan yakin tak. Dalam ayat ni mazhab ni faham macam ni. Dalam ayat ni mazhab ni faham macam lain. Tu. Kadang-kadang 4 tak sama. Tapi roliknya 2 sama, 3 sama je. Tapi kadang-kadang ada 4 tak sama. Kita tengok takbir angkat tangan tok sini tu dah. Dia bukan nanti Quran. Dia bukan nanti Quran. Dia dari Quran dan hadis. Itu qat'i iaitu sebut. Tapi zanni iaitu dilalah. Tunjukkan lapas tu cara kita nak faham. Dia bukan yakin tak. Dia zanni saja. Tu yang jadi 4 mazhab. Kita tengok takbir sudah lah. Tok tangan kan. Ada macam ni, ada macam ni duduk di bawah. Tu. Cara takbir pun lain. Jangan kira hak jahil lah. Kira hak mazhab. Hak jahil dia macam-macam. Macam tembak jala apa dah. Kan? Nak abang kata apa? Zanni iaitu dia lah. Tunjukkan itu tak yakin. Tapi dia punya sabit tu, hukum tu memang yakin. Jangan kita tak yakin pula. Quran kita kena yakin semua. Cuma nak berdalil tu, dia tak yakin. Kenapa tak yakin? Mazhab ni witir dia faham wajib. Mazhab ni kata tak. Tu kena wajib pekah dia payah ni. Tu jadi 4 mazhab. Sebab tu jangan kita cuba nak bagi. Kadang kita pelik juga ada orang buat sifat sembahyang Rasulullah yang sebenar. Tu. Sembahyang Rasulullah yang sebenar. Dia boleh buat tapi janganlah duk pergi tuduh orang lain. Kita nak buat macam mana? Sifat sembahyang Rasulullah ni. Orang yang terkini yang nak buat ni, ulama dulu tak buat. Apa? Kita nak faham macam mana sifat sembahyang Rasulullah. Syafi'i lain dah. Maliki lain pula. Ada sama? Tak ada sama lah. Maliki lain, Hanafi lain. Syafi'i faham hadis macam ni. Maliki faham macam ni. Macam mana kita nak katakan sifat solat Rasulullah? Dia kata, ni hak aku dah. Ini hak Rasulullah dah. Ni kalau hang kata Rasulullah pun kadang-kadang mewakili mazhab dia. Kadang mungkin ni Syafi'i. Hanafi kata, dah aku faham macam lain. Dalam Syafi'i pun balah dah. Hak buat sifat solat Rasulullah ni Al-Albani. Orang kemudian ni. Pok lain pula, terjah dia pula, pergi buat pula. Padahal dia nak hantam Al-Albani. Dia pun tak sedap. Hang pun tak boleh buat sebenarnya. Ni, sifat solat Rasulullah ni hak aku buat ni. Habis tu kalau hang buat hal ni tak sama lah. Dia tak boleh, sebenarnya tak boleh. Apa? Dalam semayang pun ada 4 mazhab. Macam mana bersatu kita nak kata betul. Lepas tu dulu ulama dulu tak mengarang sifat solat Rasulullah. Dia kata dia tak mengarang. Ni kitab aku ni solat Rasulullah. Tak boleh. Lah ni duk balah. Bok nu hentam dia ni hak kami hak betul, kami hak Rasulullah, depa hak kami Rasulullah. Hak lawan pun dia tak betul juga. Hang tak boleh kata. Hang kata hang hak Rasulullah. Hak kami hak Rasulullah juga.
Eloklah lawan. Bergaduh. Habis kita nasihat lah. Ni hak mazhab Syafi'i. Hak mazhab Syafi'i pun tak sama. Kan? Dia kata mazhab lain. Lah ni macam-macam. Ni nak cerita apa? Saya nak cerita zannun qawiyun. Zan yang kuat. Tapi dia kalau tauhid, dia adillah yakiniyah. Kalau fiqh adillah zanniyah. Wa tafsiliyah. Dalil dia dalil zan. Tapi tauhid dalil dia dalil yakin. Sampai Quran sendiri, kalau bab tauhid itu tak ada arah. Dia bukan, kalau bab tauhid ni dia bukan zanniyatu dilalah lah. Cuma ayat mutasyabihat zanniyatu dilalah. Ayat mutasyabihat ni tangan Allah, muka Allah, itu zan. Tapi hak dia cerita Allah kuasa, hak tu qat'iyatu dilalah. Qat'iyatu subut wa qat'iyatu dilalah dia panggil. Lepas tu bab tauhid dia panggil bil adillah al yakiniyah. Cuba tengok dalam tauhid. Tauhid dia mesti bukan yakin. Tapi kalau fiqh bil adillah az-zanniyah. Dalil dengan zan, dalil zan. Tu yang jadi mazhab banyak tu. Dia bukan zan macam mana dah. Dia nak faham jadi kita tak boleh faham. Kalau betul-betul dia dalil dia yakin, bukan zan, semua faham satu. Ni faham sapulah kepala kamu ni macam-macam. Ada faham sapu ni dempet, ada kena sapu 1/3, 1/4. Ada kena faham sapu ni kena semua. Ada faham sapu ni tak gitu, tak apa dah. Berkelahi. Amin. Jenuh kita kalau kita mengaji lah. Kalau mengaji universiti dia mengaji lah. Fiqh muqaranah. Nak menilai mazhab. Dalam masjid tak boleh lah. Mengaji fiqh sudah lah. Nak mengaji fiqh muqaran kena buat PhD lah. Tapi masalah di universiti tu, dia mengaji fiqh muqaran, dia tak mengaji fiqh betul-betul. Lepas tu dia balik, dia longgang. Dia mengaji universiti. Dia memang dalam universiti dia mengaji apa? Mazhab Syafi'i. Pam sahur biru sikum. Tempuh guni. Dalil tak kuat. Hanafi kata bagian. Kerana hadis bagian. Syafi'i, dalil Syafi'ah tak betul. Tak kuat. Lepas tu pula pun Maliki pula. Dia pergi fiqh muqaran. Dia nilai mengaji. Jadi budak mereka ni hadap mengaji. Fiqh tak mengaji betul-betul masa di Malaysia. Ni kena ingat ni. Anak-anak kita nak mengaji di luar ni, bagi mereka mengaji kemah-kemah lu di. Kalau anak kita nak pergi di luar ni, nak pergi Azhar ke mana kan, mesti cuti. Pergi duduk pondok. Suruh mereka duduk pondok. Betul saya ni. Hampir duduk pondok je duduk kat rumah. Bagi dia ni. Pertama bila pergi duduk pondok ni, dia pergi sana, bila ada guru yang faham tak semacam tu, dia boleh tahu. Ni pelik ni. Dia boleh tahu, dia boleh beza. Kalau pergi kosong macam tu, dia terima apa saja. Syiah dia terima. Kemudian bila dia mengaji fiqh muqaran, dia kemah dah usul. Dia kemah dah fiqh, dia dengar je lah. Dia lagi kemah. Dia punya pemahaman dia. Tapi kalau dia pergi longgang, Syafi'i tak kemah. Dia pergi. Syafi'i takkan kata habis tu, Maliki kata begini sepuh-setuh, takkan setuh saja. Mana? Dia mula longgang. Lepas tu dia balik dia fatwa. Dia fatwa mana? Syafi'i begini, Hanafi nak pegang hak mana tak tahu. Yang betul tak? Tuan-tuan, kalau mazhab Syafi'i biar-biar, kita tak perlu tanya mazhab mana mazhab Syafi'i. Dok dia abang 4 mazhab. Orang lebih kemah. 4 mazhab. Kita Syafi'i pun tak kerti. Ni duk jadi sekarang. Lepas tu eloknya, begitulah. Kalau anak-anak kita nak mengaji di luar-luar tu, tambah pula dia pergi negara luar-luar tu yang bukan mazhab Syafi'i. Itu lagi dahsyat. Kalau Mesir hingga lagi. Mesir, Jordan, Syria. Kalau dia pergi India, pergi Pakistan, dia nak pergi Iran, tu dahsyat. Tu kena jaga betul-betul. Dia pergi mengaji bukan mazhab Syafi'i. Mesir hingga lagi lah. Dia pergi mengaji mazhab lain. Pergi mengaji mazhab Hanafi pula. Dia kena kemah. Saat ni balik dia celaru. Duk celaru ni fiqh muqaran ni. Fiqh mengaji penilaian di antara dalil-dalil mazhab. Tu. Syafi'i begini. Kuat. Tapi tak kuat bagian-bagian. Kenapa? Maliki berdalil begini. Hak ni kuat ni. Ni tak kuat. Ni tak kuat. Ni kuat. Ni kuat. Ni tak kuat. Ni kuat. Ni tak kuat. Dia balik-balik apa? Haram dia tak kuat. Tu bahaya.
Kita macam kita ni, mengaji fiqh Syafi'i tu. Duduk masjid, tak sama masjid lain. Kita lah. Mereka tak apa nak mengaji, tak apa lah. Tapi balik jangan duduk lengkap. Kita pegang hak Syafi'i tak. Bukan kita tolak mazhab lain tak. Baik. Itu dalil yang kuat. Hukum hakam syarak. Bila sebut hukum hakam syarak, dia mesti Quran dan hadis. Dan ijma' dan qiyas. Hak ni yang ulama' sepakat. Dia ada tambah lagi hak tak sepakat. Apa dia? Saddul zara'i. Maslahah mursalah. Tu. Apa lagi? Al-istihsan. Istishab. Istiqra'. Itu nanti di bawah nanti. Kalau kita sampai, sempat. Tu. Tapi hak dia punya kepala dia tu, Quran dan hadis lah. Mula-mula asal. Kemudian ulama ijma', Quran dan hadis, ijma', qiyas. Itu hak sepakat lah. Hak asal dua tu, kemudian sepakat. Yang istihsan, istishab, maslahah mursalah. Tu. Hak tu ulama khilaf. Ulama khilaf. Berdalil dengan tu. Saddul zara'i. Tapi kadang lah ni kita kena guna pakai. Kita terpaksa kena guna hak tu. Ni zaman-zaman lah ni tambah-tambah zaman Covid ni. Dia kena pakai tu. Maslahah mursalah saddul zara'i. Kena pakai habis. Walaupun kalau kira asal ni tak. Ulama' masih bersih pendapat. Tapi kena pakai hak tu. Tu. Kalau mazhab Malik, dia tambah lagi mazhab Malik. Mana? Amalan orang Madinah. Dia tambah amalan orang Madinah. Baik, kita nak tahu Nabi semayang macam mana? Dah habis tak tahu lah. Nak berdalih habis tak nak lah. Tengok amalan orang Madinah. Buat apa? Nabi duduk Madinah. Tengok amalan orang Madinah. Tu. Dia sampai tahu tu. Imam Malik dia tambah satu bit. Tengok amalan orang Madinah. Macam terawih. Tak upaya dah. Terawih tak upaya dah. Macam mana dia buat 20? Sebab apa? Amalan orang Madinah 20. Walaupun syekh-syekh mereka duduk bahas 8 dia. Syekh mereka duduk mengajak Masjid Nabawi tu. Terawih 8. Itu asal sunnah. Tapi terpaksa buat 20 seorang. Budaya daripada dulu lagi. Daripada sahabat naik kata. Tu. Cuma jangan kita kata apa? Berdalil Madinah. Ahli Madinah tak zikir. Tak zikir baru ni lah. Zaman dulu, zaman ahli sunnah duk perintah dulu. Punya lama. Macam Mekah. Mekah baru je. Dia pergi kerajaan Wahabi berpegang. Dulu ada perang Wahabiah nama dia. Tentera Wahabiah ni hambat habis ulama-ulama. Ada mai duduk kat Malaysia, duduk kat Indonesia. Perang Wahabi dia panggil. Sebelum tu Pak Mazhab. Sampai tu dulu ni di Kaabah tu, kita tengok dulu kan. Dia ada mirhab. Dia ada tempat hak Syafi'i, Maliki, Hambali dia ada. Dulu dia ada. Dan Tok duk mengajak tu, Tok Syafi'i, Tok Hanafi semua duk mengajak geling. Dulu macam biasa, buat maulid apa semua. Wahabi pentah ni baru tak ada zikir, tak ada wirid ni. Jangan kita kata apa? Kalau begitu kita tengok cara orang Arab lah ni, kita tak payahlah, tak payah wirid pun. Kunut tak payah. Tak, tu baru ya. Yang mereka tak boleh nak buang, terawih 20. Dia tak boleh nak buang. Sampai lah ni, dia buat 20. Jadi kalau mereka main kat Malaysia, bid'ah 20. Yang saya 8 saya. Mereka nak buat tak boleh. Tambah kalau Madinah lagi banyak dulu. Madinah buat sampai 30 lebih, sampai 60 lebih. Hak yang, tu hak sampingan. Mereka buat 20, kemudian sampingan sampai tu buat sampai lebih. Sebab apa? Mereka nak lawan Puak Mekah. Nak lawan Puak Mekah. Sebab Puak Mekah gandaan dia lebih. Sampai macam tu, mereka lawan. Kita tak mau lawan, tak boleh mau nak kurang. Kan? Mereka tak boleh jadi ni. Yang kita fiqh sebut. Orang Madinah buat tarawih lebih pada 20. Sebab apa? Mereka nak challenge Puak Mekah. Sebab apa? Puak Mekah berganda. Berganda mereka lebih pada Madinah. Kita dah 8 Ustaz main cerita dia 8. Mujak lah aku sokong sungguh Ustaz ni. Kan? Yang duk bak 20. Ni lama ni. Bak 20. Mana kita? Sebulan pun pasal malam nak buat. Cerita tarawih ni banyak lah. Jadi bulan
Jibdah Yaman ni dahsyat. Habib Umar tu kata, sampai dekat pagi. Mayang masjid ni. Ngayang masjid ni 20. Pum pi masjid lain pula. 20 pula. Pum pi masjid tu. Pi masjid tu sampai kat subuh. Depa buat di masjid-masjid tak sama-sama. Okey, masjid ni pukul 10. Masjid ni pukul 9. Masjid ni 10. Masjid ni 11. Masjid ni 12. Siapa nak semayang banyak, dia pergi. Boom. Di Yaman. Ha. Kita buat 8. Koman. Ha. Kita nak buat 8 sini tak apa. Balik buat kat rumah. Kan? Kadang buat 20, orang tak mau pula. Mereka nak 8, buat 8. Balik kita buat. Kita tu buat. Tapi kau boleh tahan. Tahan buat 20. Apa nak balik. Ha. Tak sudah pelara dengar. Tak usah duduk ni sangat dengan tazkirah ni. Kalau buat 20 tazkirah. Hampa. Time tak tazkirah pun tak main. Ni mula ni hampa tak main. Lepas tu bulan puasa kalau nak tazkirah. Kita nak buat 20 masalah tazkirah. Tazkirah lah ni main ni. Tazkirah masa ni main. Ni dah tak main. Terawih nak tazkirah. Nak buat macam mana? Dan dia kata ni. Main terawih sunat. Tazkirah wajib. Pandai pula. Ni hak wajib masalah ni hampa tak main pun. Benda wajib boleh buat banyak. Nak buat pengajian masalah yang boleh. Lepas maghrib pun boleh sebenarnya. Kita tak mau buatnya. Buat apa dia pergi selit? Dia pergi selit celah buat main sunat yang setahun sekali. Faham tak? Setahun sekali. Tak apalah kata mengaji wajib. Ayat dah kemau. Main sunat. Main tarawih sunat. Mengaji wajib. Jadi bila bertembung mengaji dengan tarawih, tazkirah dengan tarawih, dia nak utama tazkirah. Pandai pula. Memang betul. Tapi mengaji tu hang boleh tak masa mana hang boleh tak. Tu. Main tarawih ni bila hang tak mengaji celah tu, dah lah setahun sekali. Tahun depan tak tahu hidup ke tak. Ni kita nak jumpa tak tahu lagi ni bulan puasa ni. Ni nak jumpa tak tahu lagi. Kan? Siapa yakin dia jumpa Ramadan ni? Angkat tangan. Jangan duduk belagak. Saya tak berani nak angkat. Kita tak tahu nak mati bila. Ni tahun depan tak tahu. Macam kita duk kenal kawan-kawan kita. Tahun lepas pergi rumah dia. Ni tahun ni tak ada dah. Nah, kita duk tengok. Ni tahun sekali duk pergi kacau buat apa? Apa nak buat wajib nanti? Lepas maghrib boleh buat. Lepas sang boleh, lepas lohak boleh. Nak buat wajib sangat. Maaf boleh tiang macam mana? Cakap puasa ni. Dia pandai jawab tu syok. Di bangsa dinisbah kepada amal. Ini praktik. Amalan ni amalan hamba. Daripada beberapa dalil yang dibangsakan kepada tafsir. Jadi Ibn Khaldun dia kata apa? Al-fiqhu ma'rifatu ahkamillah. Kenai hukum hakam Tuhan. Fi af'alil mukallafin, pada perbuatan mukallaf. Yang ada pada perbuatan mukallaf bil wujub, dengan wajib, wal hadar dan haram, wal nadab dan sunat, wal karahah dan makruh. Tu. Kenai hukum hakam Tuhan. Tapi kenai hukum hakam Tuhan ni fi af'alil mukallafin, bersangkut pada perbuatan mukallaf. Bersangkut pada perbuatan mukallaf. Dia semayang wajib ni. Semayang wajib ni ketika mana? Semayang isya wajib tak? Wajib. Kita kata wajib tu dengan iktibar kita buat. Kalau kita tak buat, semayang nama dia. Tu. Arak tu. Contoh arak. Arak tu, dia tu haram tak? Soalan tu pelik tu. Arak tu bila haram, bila kita jual, kita beli, kita minum. Kalau duduk sekok-sekok dia. Payah nak cakap. Kalau diri dia haram, nampak tak sentuh pun dia haram, arak masuk neraka. Tak pasal arak masuk neraka. Arak kata tak pasal aku masuk neraka. Tu Salesik kata apa? Dia nak kutik lah. Ada botol-botol arak. Ni kalau macam ni arak ni kan. Memang kita sebut macam umum haram. Haram ni bila jual, beli, minum. Dia duduk satu-satu. Tu macam dia. Bukan kata dia halal. Duduk macam dia. Dia tak macam dia.
Semayang macam tu juga. Semayang ni semayang hak wajib mana? Hak rokok, sujud tu semayang. Lepas tu kadang tu, kena tak? Selesai Semayang bukan wajib. Dia tengok muka kita buat ini. Berarti semayang tak wajib. Sudah. Semayang tak wajib. Buat semayang tu yang wajibnya. Sebab apa? Fiqh ni dia bersangkut dengan perbuatan mukallaf. Minum arak bau haram. Jual bau haram. Beli bau haram. Kita bermuamalah dengan arak haram. Tapi arak duduk seketui dia punya duit pergi dah. Kalau dunia kemat dia tak masuk neraka. Tuhan tak marah kat dia. Tak marah orang minum. Betul tak? Bila kita minum yang haram tu arak ke kita? Bila kita minum arak, yang haram tu kita kat arak. Itu bahaya juga tu. Mudah-mudahan yang luak faham lah. Yang duduk dalam rakaman dengar ni bagi faham lah. Tak faham tak apa, senyap. Misalnya dia kata tu bayang kat wajib. Buat tu yang wajib, rokok sujud tu wajib. Sebab tu dia panggil hukum syarak ni perbuatan yang hukum yang bersangkut dengan perbuatan mukallaf. Bi af'alil mukallafin. Hukum yang bersangkut dengan perbuatan mukallaf. Hukum syarak apa dah? Wajib, haram, sunat. Dia bersangkut dengan perbuatan mukallaf. Contohnya judi. Duit ni. Duit tu ada. Duit halal ya. Duit tak ada apa. Tapi bila kita main macam ni, bom nama dia judi. Nama judi tu mana? Ketika kita buat. Tapi kalau kita tak balik, duit lah. Kenapa nak judi pula dia? Kan? Kalau duit ni haram, judi ni haram, semua dalam neraka penuh dengan duit. Sebab apa? Lepas haram je lah. Duit masuk neraka sebab duit haram. Duit judi. Judi ni bila kita buat nama judi haram, riba macam tu juga. Duit ni halal. Tapi bila hang buat macam ni, bagi lebih, riba nama dia. Nama riba tu bukan duit tu. Bila kita buat macam tu. Tapi bila kita letak elok-elok, tak ada apa-apa. Kita letak dan tabung, nama baik pula. Tabarruk pula. Tapi, bersangkut dengan kita juga. Ingat tu. Tu. Kalau tak faham, tak upaya lah tu. Tapi macam tu lah. Begitu juga haji. Haji kenapa haji? Haji wajib. Haji kenapa? Haji wajib. Apa dia haji? Tak tahu. Haji tu bila kita. Bila orang Islam pergi tawaf apa. Tu baru nama haji. Hukum syarak bersangkut dengan perbuatan mukallaf. Ni. Nuk bengkok ni. Nak buat macam mana? Tapi dia ada ulama yang mentakrif fiqh secara luah. Imam Abu Hanifah. Bila dia tanya fiqh tu apa dia? Ma'rifatun nafsi ma'laha wa ma'alaiha. Mengetahui sesuatu jiwa, apa yang membawa kebaikan ke atasnya, dan apa yang membawa kemudaratan ke atas dia. Ma'rifatu an-nafsi ma'laha wa ma'alaiha. Mengetahui sesuatu jiwa manusia, apa yang memberi manfaat kepada dia, dan apa yang membawa mudarat kepada dia. Jadi, takrif yang dibawa oleh Imam Abu Hanifah tentang fiqh ini, takrif ini merangkumi sekalian hukum syariat. Hukum syariat ni dia ahkam, saya sebut dah itu. Hukum syariat dia umum. Ni kita duk mengaji ni fiqh. Dalam hukum syariah tu dia ada apa? Dia ada aqaid, akidah, dia ada akhlak, dia ada bentuk amalan praktikal. Jadi Imam Abu Hanifah dia mendefinisikan fiqh tu dengan ma'rifatun nafsi ma'laha wa ma'alaiha. Itu dia lebih luas. Dia luas sangat. Bila luas sangat tu jadi payah juga. Jadi ulama sempitkan skop itu. Maknanya takrif fiqh dengan seperti mana yang disebut oleh Syekh pada malam ini dan juga menyebut oleh Ibn Khaldun al-fiqh ma'rifatu ahkamillah fi af'alil mukallafin. Tu. Kita tahu hukum hakam Allah pada perbuatan mukallaf. Bi ayyu qala aqimu min qawlihi ta'ala aqimus salah amrun wal amru taratan lil wujub wa taratan lin nadbi fal amru huna lil wujub fa qawluhu aqimus salah lil wujub. Malam ni kita mengaji usul fiqh. Dengar elok-elok. Artinya, dengan bahawa dikatakan orang. Ni, dia nak hurai dalil secara tafsil tu.
Sebab tu kerja fiqh ni bukan senang. Bukan senang kerja fiqh ni. Kita mengaji ni hak ulama tapi buat siap dah. Terima kasih kat Imam Syafi'i. Terima kasih kat Imam Mazhab. Bukan senang. Kita haduk baca. Saya haduk baca kat pondok pun. Nak pecah kepala. Kita duk mengaji ni. Hak mereka buat siap dah. Terima kasih lah kat mereka. Mereka buat siap dah. Duk balas sakan. Lepas tu kalau guru yang mahir kali dia baca. Dia akan cerita. Dia akan punggah habis daripada asal usul tu. Payah kita dengar. Sebab tu fiqh ni dia ada apa? Dia ada usul fiqh. Dia ada kawaidul fiqh. Usul fiqh dia kena ada. Usul fiqh ni dah tak ada lah ni. Pengajian usul fiqh, dasar fiqh. Dan dia ada kawaid. Teori-teori fiqh. Kaedah-kaedah fiqh. Kalau tak ada ni, fiqh kita tak kemah. Lah ni dah jadi. Sebab apa? Lah ni pengajian usul fiqh dan kawaid fiqh tak ada. Memang ada di sekolah saya, tapi di STAM tak ada. STAM tak ada lah ni. Yang kita sedih, STAM, usul fiqh tak ada, kawaid fiqh tak ada. Tu. Tak ada usul fiqh, kawaid fiqh. Saya duduk mengajar STAM, saya tahu. Mengaji fiqh saja. Mengaji fiqh pula, ambil celup-celup bab tertentu je, bab talak. Kita hampa ni tak ada kahwin, mengaji bab talak lah. Geng-geng STAM. Tak boleh mohong saya duduk mengajar STAM. Tu kita sedih. Dengan bahawa dikata orang bermula akimu artinya diri oleh kamu daripada firman Allah Ta'ala akimu salah. Artinya diri oleh kamu akan sembahyang. Iaitu dirikan tu suruh daripada Allah Ta'ala. Bermula suruh terkadang ada ia suruh itu bagi mewajibkan. Dan terkadang bagi mensunatkan. Jaga tu. Mensunatkan. Ni. Suruhan ni dia kadang-kadang suruhan tu berbentuk wajib, kadang-kadang berbentuk sunat. Dan ada lagi berbentuk karahah makruh. Tu. Kadang al-amru lin-nadbi, lit-tahrim, lil-ibahah, lit-takhir, tu, lil-irsyad. Banyak. Amar. Tapi saya tak ada nak sebut malam ni. Tak payah lu bunyi nak buat macam mana. Tidak nak cerita usul fiqh, tak ada mengaji usul fiqh lah. Cuma asal amar ni begitu. Lil wujub, asal larangan tu ditahrim. Cuma nanti ada perbahasan dia. Cuma dia nak cerita lagu mana ulama berdalil nak menghukumkan aqimus salah, kerjakan sembahyang itu wajib berdasarkan apa? Dia sebab apa? Perintah ni ada perintah sunat, ada perintah wajib. Kita nak kata wajib, kenapa? Dan ini pula sunat, kenapa? Dia mesti kena ada qarinah. Dia mesti kena ada satu bukti yang mengatakan perintah itu bukan wajib dan perintah tu bukan sunat. Dan larangan tu bukan haram dan larangan itu bukan makruh. Dia kena ada qarinah yang menentukan. Itu kata dia kena perbahasan ilmu fiqh. Jadi tak sempat kita malam ni. Kita terpaksa kena berhenti. Maka bermula suruh di sini iaitu suruh wajib. Pada kata aqimus salah, kerjakan sembahyang. Suruh tu suruh yang wajib. Ya, kita boleh kata suruh tu suruh yang wajib. Kenapa tak kata suruh tu sunat? Ni dia sangkut dengan usul fiqh. Kenapa tak kata sunat? Ada ayat berbentuk sunat, berbentuk suruh, tapi kita kata sunat. Kenapa tak kata wajib? Dia kena ada perbahasan. Di situ ada perbahasan. Yang kita tak sempat. Kita berhenti dekat situ. Maka bermula suruh di sini iaitu bagi mewajibkan. Jadi sekadar itu dulu. Mudah-mudahan apa yang kita dengar sebuah sikit pada malam ini dapat menambah ilmu pengetahuan pada kita. Dapat kita beramal dan sampaikan kepada saudara kita yang lain insya-Allah. Ni habis dah malam ni. Nanti pahaya pula kita jumpa kalau umur panjang. Itu. Insya-Allah. Umur panjang kita jumpa lagi. Kuliah akan datang. Lepas haya lah. Saya minta mudah-mudahan penyakit yang ada sekarang ni hilang. Dan berkurangan. Kita boleh sembahyang tarawih beramai-ramai. Itu yang kita nak. InsyaAllah kita sama doa lah. Jadi sekadar itu dulu. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. اللهم تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم افتح علينا فتوح العان بحكمتك وانشر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين ونسألك اللهم المخائفين وإنابة المخبتين وإخلاص موكلين وشكر صابرين وتوبة الصديقين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Dan saya ucapkan terima kasih sesiapa yang menderma untuk Ihya Ramadan.